This call is now being recorded. Okay, recorded. So, welcome kepada yang baru masuk. Okay. Ni dah ada. Okay, so hari ni kita akan belajar metric identity. Okay, metric identity. Okay, siapa tahu apa dia metric identity? Siapa tahu apa dia metric identity? Okay, ada tak yang dah tahu apa dia metric identity? Okay, sambil tu cikgu ambil sana. Siapa yang tahu apa dia metric identity? Apa yang terlintas ke kepala dia bila sebut metric identity? Okay, so kalau tak dengar suara cikgu bagi tahu lah. Okay, metric identity ni pepenjuru dia satu, pepenjuru dia lah kan. Tapi kalau 1001 dia macam tu lah. Okay, sana cikgu tu cari page. Tadi cikgu kelas dengan tingkatan 4. Okay, sambung dengan awak pula. Pening sikit lampu tengok cikgu cari muka surat ni. Ni ubahan. Okay. Tak sempat nak prepare. So, tu yang sekarang ni. Okay, okay, metric identity. Kita akan belajar apa dia metric identity. Okay, pendaraban semua dah tera kan? Okay, sana. Metric identity. Ini metric identity. Okay. Okay, metric identity. Okay, metric identity. Okay, metric identity adalah metrik segi empat sama. Dia mesti segi empat sama. Okay, dan metric identity biasanya simbol dia I. I itu untuk identity. Okay, didarabkan dengan suatu metrik A. Akan menghasilkan metrik A. Maksudnya kalau metrik tu didarab dengan metrik identity, dia akan dapat dia balik. Okay, sama ada metrik tu, katalah metrik tu berapa-berapa pun dia akan dapat dia balik. Okay, saya nak cari dia punya pen. Mana pen dia? Okay. Sana. Cikgu cari pen. Okay, kat sini ada pen. Okay. Okay. Okay, dah boleh tulis. Okay. Okay, ingat metric identity, apa-apa metrik lah. Metrik tu
1, 2, 3, 4. Okey, didarab dengan matrix identity. Matrix identity dia bentuk apa? Satu penjuru dia. Lepas tu kosong, kosong. So, dia akan dapat dia balik. Okey, 1, 2, 3, 4. Kalau tak percaya, awak buatlah pendaraban macam yang cikgu dah pernah ajar tu. Dia akan dapat diri dia balik. Itulah maksud matrix identity. Okay, tak kira pepenjuru dia. Awak tengok pepenjuru dia yang B ni macam tu. Cikgu. Ya? Apa maksud cikgu dapat yang sama balik? Dapat diri dia balik macam ni. Yang ini ni. Bukan kalau 2 darab kosong, kosong kot cikgu? Okey, kita buat lah. Kalau 3 darab kosong bukan kosong. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat. Okey, 1, 0, 0, 1. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, 1 darab 1 dapat 1 tambah 2 darab 0. So, dia akan dapat 2 darab 0, kosong kan? Untuk tempat yang pertama. Lepas tu 1 darab 0. Oh, ni darab. Okey. 2 dari 1 dapat 2. Dia akan dapat balik diri dia. Okey? Boleh tak? 3 darab 1 dapat 3. 4 kali 0 dapat 0. 3 darab... Nombor dia tetap cikgu? Ya, dia akan dapat balik yang dia ni. Tak. Maksud saya yang pendaraban yang identiti tu dia memang 1001 tetap. Dia ada macam ni. Macam ni. Sana. Dia lari cikgu punya ni. Sana. Anak panah. Okey. Dia ni. Macam yang ni. Kalau C ni, dia ada sampai ni. Dia ada apa? Tapi dia bentuk segi 4 sama. Okay? Kalau dia ada 4, sini pun 4. Dia perpenjuru dia ni mesti 1. Tengok perpenjuru dia mesti 1. Boleh? Boleh. Okay. So, antara yang berikut yang manakah matrix identity jika bukan berikan sebab anda. Okey. Okey, agak-agak awak yang A tu matrix identity tak? Tapi dia satu je. Bukan kot. Mungkin. Yang lain macam mana? Try tulis kat ruang chat. Tak. Okey, yang lain respon? Soalan yang mana cikgu? Ni, soalan 1. Oh. Soalan 1. Cuba respon. Cuba tulis kat ruang chat nak tengok pandangan awak dulu. Pemikiran awak dulu. Lancarlah kan? Sekejap lagi kita bincang lah. Okey. Dah. Okey. Tak apa Edi. Okey Edi. Lambat sikit je. Okey. Ramai kata tak. Okey. Kita tengok Ya, bukan. Okey. Yang ni bukan. Pasal apa dia bukan? Sebab dia bukan bentuk segi 4 sama. Okey? Itu dia bukan matrix segi 4 sama. Okey? Yang B tu ya ke tidak? Cuk tulis dalam ruang chat yang B. Tak. Sebab apa? Sebab dia punya satu sama, patutnya dia akan jadi macam Perpenjuru dia tak sama. Bagus. Perpenjuru dia tak Kedudukan sama. Okey, C. C dia identical matrix. Tak sama. C mana? C. Okey, tak. Bukan. D betul. Okey. Dia bukan juga sebab unsur di perpenjuru utama dia bukan 1. Betul tak? Ni, ada 1 ni bukan 1. Okey? Betul. D? D baru betul. D. D ya. E betul.
Iya. F salah. F salah, bukan. Sebab apa alasannya? Sebab dia punya tu satu tu tak duduk dekat penjuru yang first tu. Dia Ah, kosong satu kosong dia ya. maksudnya satu yang cikgu bulatkan kan, tapi dia tak satu. Okey, boleh faham tak? Okey. Itu matrix identity. So okey. So kita terus pada matrix songsang. Matrix identity, just awak tahulah kalau darab dengan apa-apa matrix, darab dengan matrix identity, dia akan dapat diri dia balik lah. Dapat matrix tu semula lah. Kemudian matrix identity ni, penjuru dia mesti satu, satu tu. Kemudian dia mesti segi empat sama. Okey, faham ya segi empat sama? Okey, so kita teruskan matrix songsang. Okey, matrix songsang. Apa dia matrix songsang? Okey, matrix songsang ni peneraban matrix A dan matrix songsang. Okey, matrix songsang simbol dia A negatif 1. Itu nama matrix songsang. Okey. Matrix apa-apa, sebarang nombor matrix, darab dengan matrix songsang atau matrix songsang darab dengan A, dia akan dapat matrix identity. Okey, itu maksud dia. Okay, tapi kalau baca ayat ni kita tak faham kan, kita kena buat, betul tak? Okay, so kita tengok contoh 22. Okay, dia bagi 4, 1, negatif 7, 2. Okay, 4, 1, 7, 2 tu kita darab dengan matrix songsang. Matrix songsang kan selalunya kita darab dengan hasil darab bukan matrix identity. Yang ini ya. 4, 1, 7, 2. Okey, 4 negatif 7, 1 tu bukan matrix songsang bagi 4, 1, 7, 2. Kerana hasil darab dua matrix ini bukan matrix identity. Okey, dia bukan matrix identity sebab hasil darab dia tu tak dapat balik yang ni. Dia dapat macam ni. Jadi ini bukan matrix songsang lah. Okey, kita buat matrix songsang dulu lah no? Sebab mungkin awak tak faham apa dia matrix songsang. Okey, kita tengok dulu ni. Matrix songsang yang warna kuning ni, ni simbol dia. Kena tahu, kena ingat. Okey, simbol matrix songsang ialah A negatif 1, kemudian 1 AD tolak BC, kemudian selalu matrix dia bentuk sepatutnya A, B, C, D. Okey, sayap yang pertama yang cikgu lukis ni dia naik pangkat. Okey. Jadi sebab naik pangkat sebab itulah dia duduk di sini. Okey. Kemudian sayap yang cikgu baru buat ni dia kekal di situ, cuma tukar tanda saja. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Kemudian dengan keadaan penentu, yang ini dipanggil penentu. Dalam bahasa Inggeris dia apa entah. Penentu tak boleh sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong maksudnya tiada matrix. Okey? Kalau dia sama dengan kosong tiada matrix. Okey? So kita buat dan matematik ni kita tak boleh sembang banyak-banyak kan. Kita kena buat latihan. Mana latihan? Ini contoh. Okey, kita buat soalan 2. Okey, soalan 2 nak buat matrix songsang. Ingat formula matrix songsang dulu, negatif 1 sama dengan 1 AD tolak BC. Formula dia A duduk bawah, D naik pangkat. Yang ni tukar tanda. Itu formula matrix songsang. Ini formula matrix songsang. Okey, kita buat soalan A. Okey, 2A. So 5, 2, okey 6, 3. Okey, bila nak buat matrix songsang mesti 1 per A dia. A darab D. Okey, jadi 5 darab 3, 15. Mesti operasi tolak. B darab C. Okey, B darab C.
Sayap yang kedua, B darab C. 6 kali 2, 12. Okey, naik pangkat. Okey, naik pangkat 3 naik duduk atas, 5 duduk di bawah. Tukar tanda. Sayap yang hijau tu tukar tanda jadi negatif. Negatif. Okey, so kita buatlah 15 tolak 12 dapat 3. So, ini bentuk matriks songsang. Okey, sama tak dengan formula? Sama kan? Jadi ini adalah bentuk matriks songsang. Tapi kalau kita nak selesaikan dia, seketoi di luar ni darab 4 ketoi di dalam. 1/3 darab 3 dapatlah 1. Negatif 6/3 dapatlah negatif 2. Negatif 2 per 1/3 darab negatif 2 dapatlah negatif 2/3. 1/3 darab ni dapat 5/3. Okey? Kalau nak selesaikan lah. Tapi step yang cikgu writekan ni, ini bentuk matriks songsang seperti formula. Okey, cuba awak buat B. Okey? Buat B tengok. Okey, nanti kalau dapat tulis kat ruang chat. Okey, kalau dapat tulis kat ruang chat. Okey, tahniah kepada yang hadir hari ni. Afiq, tahniah. Okey. Jarang-jarang muncul Afiq tahun ni kena muncul selalu Afiq sebabnya nak exam Okey. Akhlima, welcome. Kita belajar tentang matriks songsang Akhlima. Cuba soalan nombor 2B. Okey, 2B Okey, ada dah yang dapat Syah Yus. Jenuh lah nak type kan. Memang kan. Maklum je lah kan sebab okey betul negatif okey betul Syah Ayus pun betul. Okey betul Jiha. Okey, so yang dah dapat tu cuba buat C. Siapa tak dapat cikgu buat di sini, cikgu buat di bahagian tepi ni. Cikgu padam dulu. Mana Anik ni? Anik tak masuk hari ni. Okay, so B. Siapa yang dapat terus buat soalan C, nanti tulis jawapan. Siapa tak dapat, cikgu tulis di sini. Okay. Ada yang dapat dah. C, apa jawapan dia sana? 1, 1, 3/2, 2. Bagus tadi. Siapa lagi dapat? Cuba tulis. Okay, siapa tak dapat B, cikgu buat matrik dia. Okay. 1 per A darab D. Okay, 2 kali 5, 10. Tolak. Kemudian sayap yang kedua, 3 kali 3, 9. Naik pangkat. Maknanya 5 duduk atas, 2 duduk bawah. Tukar tanda. Okay, kemudian kita kira 1 per 1 lah. Jadi dapat 5. Dapat senang. Very easy. Okay. Terus dapat. Okay, Alhamdulillah dapat. AKS jangan segan tau. Kalau dapat tulis je kat ruang chat. Cikgu nak tengok respon awak sebab apa. Nampaklah awak belajar kan. Okay, siapa dapat angkat tangan? C. Okay. So, boleh buat lah.
Okey, siapa tak dapat bagi tahu? Cikgu boleh tunjukkan. Okey, so kita tengok. Okey, kita tengok soalan 3. Okey, soalan 3. Okey, dia kata diberi G. Matrik dia 2, 1, 3P. Hitung nilai P. Macam mana kita nak cari, kita nak hitung nilai P. Okey. Yang pertama, soalan dia kata matrik G tidak mempunyai matrik songsang. Okey, kalau dia kata tak ada matrik songsang, apa maksud dia? Sama dengan kosong. Penentu ialah A, D tolak B, C ni sama dengan kosong. Yang ini dipanggil penentu. Dalam bahasa Inggeris cikgu tak pasti pula apa. Cikgu nak kena tengok buku. Cek. Penentu apa dalam bahasa Inggeris? Nantilah cikgu beritahu apa dia tahu dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi penentu dia sama dengan kosong. Okey. Jadi A, D, 2 darab P, 2P. Tolak B, C, 3 kali 1. Okey, 3. Sama dengan kosong. So, P dia kita dapat berapa? 3/2. Ya, 3/2. Okey, itu untuk soalan A. So, untuk soalan B pula. Okey, soalan B tu dia kata matrik songsang sama dengan itu. Okey, macam mana nak buat ni? Okey. Agak-agak macam mana nak buat ni? Okey, so kena buat macam matrik songsang biasalah. Okey, so kita dapat daripada yang dia bagi ni daripada yang dia bagi tadi ialah 2, 1, 3, P. Okey, kita buat matrik songsang. 1, 2 kali P, 2P tolak 3. Okey, kemudian naik pangkat P duduk atas, 2 duduk bawah. Okey, kemudian yang ini untuk sayap yang pertama. Sayap yang kedua tu tukar tanda saja. Okey, kita cuba selesaikan. Yang di luar tu darab di dalam. Okey, yang ni. Yang ini darab tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu di dalam 4 ketui di dalam tu. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi P per 2P tolak 3. Kemudian yang ni dia akan jadi negatif 1 per 2P tolak 3. Yang di bawah ni, okey, yang di bawah ni dia akan jadi negatif 3 per 2P tolak 3. Kemudian yang ni 2P tolak 3. Okey, bila dah dapat macam ni, kita kena bandingkan. Okey, kita kena bandingkan. Okey, bandingkan dengan yang dia bagi. Okey, di sini dia bagi ni 4/5 kan? Di sini dia bagi P. Okey, kita bandinglah. P 2P tolak 3 sama dengan 4/5. Okey. Boleh ikut ya setakat ni? Lepas tu kita darab silang. Okey, kita darab silang. Jadi 5P sama dengan 4 darab 2P tolak 3. So, kita selesaikanlah. Kalau nak cepat pakai sisa-sisa. Tapi kalau nak kira algebra macam biasa pun boleh. So, kita akan dapat 5P sama dengan 8P tolak 12. Kita kembangkan ya. So, dapatlah 3P sama dengan 12. P dapat 4. Faham tak? Okey, siapa faham angkat tangan? Faham Ibu. Alhamdulillah. Okey. Okey, so seterusnya soalan. Kita tengok. Okey, soalan nombor 4. Cuba kita buat soalan nombor 4 tengok. Nak buat macam mana soalan nombor 4 tu. Dia sebut diberi, diberi tu, kemudian P adalah matrix identity.
Dan matrik P ni peringkat dia 2 darab 2. Okey, 2 darab 2 tu maksudnya row dia 2, kolom dia pun 2, baris dia 2, lajur dia pun 2. Okey. So maknanya konsep di sini dia ada sebut tentang matrik identity. Jadi konsep dia di sini matrik, kalau darab dengan matrik identity, dia darab dengan matrik songsang, dia akan dapat matrik identity. So kita kena buatlah. Okey, P tu 1 per, kita kena buat matrik identity lah. Okey. Matrik yang cikgu kotakkan ni kena buat matrik identity. Okey. Sayap yang pertama, 4 kali 1 dapat 4. Tolak. 10 kali 1 per 2 dapat berapa? 10. 10 darab 1 per 2. Dia mesti operasi tolak. 10 darab 1 per 2. So, kita dapat 5. Okey, kemudian naik pangkat. Okey, 1 duduk atas, 4 duduk bawah. Tukar tanda negatif 10. Negatif 1 per 2. So, kiralah P ni kita akan dapat 1 per negatif 1. Ataupun kita tulis negatif 1 je lah. Okey, negatif 1, 1, negatif 1 per 2. Negatif 10, 4. Okey, so kita akan dapat nilai P tu ialah negatif 1, 1 per 2, dapat 10, negatif 4. Okey. Jadi itulah nilai matrik P. Boleh faham tak? Faham. Alhamdulillah. Okey, so yang ini kita teruskan kaedah nak menyelesaikan persamaan serentak. Persamaan serentak kita ada kaedah penghapusan, penggantian, tapi kalau dia bagi arahan suruh guna kaedah metrik, awak kena guna kaedah metrik. Okey, ini katakan soalan contoh ni. Cikgu tak tunjuk contoh, cikgu nak tulis. Okey, jalan kerja kalau dalam buku teks ada. Okey, awak ingat bila nak buat persamaan serentak metrik, ingat kaedah ni. Gemuk, apa yang gemuk? Kurungan. Kurus, dia mesti macam tu. Lepas tu, lepas kurus sama dengan kurus. Okey. Gemuk yang pertama ni, gemuk yang pertama mesti letak nombor. Ikut kedudukan dia. 3, 4, 5, negatif 6. Okey. Kemudian kurus yang pertama mesti abjad. Lepas tu kurus yang kedua tu mesti jumlah lah. Okey. Dia mesti peraturan dia punya tu. Gemuk, kurus, kurus. Sama dengan kurus. Kalau salah yang ni, salah habis. Tak dapat markah walaupun jawapan akhir tu betul. Okey. Dia mesti gemuk, kurus sama dengan kurus. Okey. So, X per Y. Okey. Kita yang metrik ni, yang cikgu biru kan ni, dia duduk sebelah kanan. Jadi kita nak bawa dia pergi belah kiri, kita kena buat matrik songsang. Okey. So sayap yang pertama 6 kali 3 18, negatif 18. So 4 kali 2 4 kali 5. Okey, sayap yang kedua 4 kali 5 20. Okey, mesti tolak, operasi dia memang operasi tolak 20. So naik pangkat, tukar tanda. Okey. Kemudian mesti saling jumlah di belakang sekali. Kedudukan dia mesti di belakang sekali. Okey. So kita kira 1 per negatif 38. Lepas tu yang ini buatlah. Buat ni dia macam tu. Okey. So negatif 6 darab 12. Negatif 6 darab 12. Nak kira terus pun boleh. Okey, negatif 6 darab 12. Mesti tambah negatif 4 darab 7. Okey. So, kemudian yang cikgu warnakan dengan warna pink pula. Okey, yang ini dengan yang ini.
Okey. Okey. Siapa tak dapat bagi tahu dah? Okey, so negatif 5 darab 2 mesti tambah 3 darab 7. Okey, so awak akan dapat negatif 1/38. Kiralah yang di dalam tu. Yang di dalam tu dapat apa? Okey, yang di dalam tu dapat negatif 6 darab 12 tambah dengan negatif 4 darab 7. 400, betul ke tu? Oh, dia tak bagi tahu. Besarnya nombor dia. Betul ya? Cikgu kira dia? Kalau tak betul bagi tahu Eddie. Okey, kemudian Kejap ya. Tengah kira. Sekejap. kira. Okey. Okey, contoh dia cuma keluarkan matrik tu je. Dia tak kira sampai habis. Okey? So, seketul yang di luar ni darab 2 ketul di dalam tu. Cikgu. Ya? Ya, Saya dapat 44 negatif 39. bukan negatif 5 kali 12. Bukan Ha. darab 5 negatif 5 darab 12, 3 darab 7. Okey, dapat apa? Negatif 39. Negatif 39. So, yang di luar ni darab tiap-tiap satu di dalam ni. Okey? So, dia akan dapat apa? Positif 100/38. Atau positif 39/38. Kalau nak dalam bentuk pecahan lah. Kalau dalam bentuk perpuluhan pun boleh juga. Okey, faham eh? Faham tak? Kalau faham, cuba angkat tangan. Saya faham je. Okey, Alhamdulillah. Okey, kena mahir matrik songsang ni. Sangat penting. Okey, kita try buat soalan. Soalan ni DLP dah buat kan? Dah buat ke belum ni? G, 2.2 G. Tak pasti ya you. Cikgu bagi soalan nombor 3 je. Nombor 3 je. Oh, okey, nombor 1 tak lah. Okey, Tak, cikgu tidak bagi nombor 3. nak buat sama-sama ke awak nak buat sendiri? Tak kisah mana-mana pun boleh. Boleh. Okey. Tak apa. Cikgu buat sama dengan awak soalan 1. 1A. Okey. 1A dia bagi X negatif tolak Y sama dengan 7. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 5. Okey. Ingat gemuk, kurus sama dengan kurus. Gemuk pertama mesti isi nombor. Kalau tak ada nombor kat depan tu dia 1 lah kan. Okey, negatif 1, jangan tertinggal negatif. 1, 3. Okey, unknown dia ialah X, Y. Unknown dia kadang M, N. Ikut alfabet. Kalau P, Q. Dia ikut alfabet tu. Kemudian jumlah 7, 5. Lepas tu, bila nak buat matrik songsang ni, bawa pergi belah kanan jadi matrik songsang. Jadi 1 per okey, sayap pertama ni 1 kali 3, 3 operasi tolak. Sayap yang kedua, okey, negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. Okey, kemudian naik pangkat, tukar tanda. Okey, mesti saling jumlah di belakang. 7, 5. So, selesaikan 3 tambah 1, 4. 1/4.
Okey. Kemudian 3. Okey, 3 kali 7, 21. Tambah 1 darab 5. Kemudian 3 kali negatif 1 darab 7, negatif 7 tambah 1 darab 5. So, kita akan dapat 1/4 26 per negatif 2. Mana ada per? Sorry. Jangan buat per. Per tu dah pecahan. Tak jadi matrik dah. Okey, betul tak Edi? Jadi kalau cikgu tersilap beritahu tau. So 26 bahagi 4. Dapat 6.5. Okey, kemudian negatif 2 dapat negatif 1/2. Okey. Kalau cikgu tersilap beritahu, tersalah kira ke? Okey. Boleh ikut ke? Boleh. Faham. Okey. So, siapa faham angkat tangan? Okey, kena mahir matrik Songsan ni lah. Okey. Okey. So, awak boleh cuba sendiri soalan nombor 1 tu boleh cuba sendiri. Kita nak tengok soalan bentuk bentuk kebat. Kalau bentuk kebat, dia kan biasanya dia bagi situasi kan. Dia bagi ayat panjang-panjang kan. Okey. Dia tak bagi persamaan. Awak kena keluarkan persamaan. Macam soalan 2. Soalan 2 tu soalan kebat lah. Okey, soalan 2. Kita tengok soalan 2. Okey, siapa nak baca? Ada tak yang nak baca? Volunteer. Volunteer please. Miza. Miza. Miza baca. Dalam suatu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Tuliskan persamaan linear serentak yang mewakili maklumat di atas dalam bentuk matriks. Okey, terima kasih Miza. Okey. Daripada ayat ni, agak-agak apa persamaan yang kita boleh buat? Yang kita kena keluarkan? Kalau tak boleh keluar persamaan, tak boleh jawab soalan ni. Ini soalan kebat. Siapa boleh bagi ada idea? Okey, dia kata lelaki X. Perempuan Y. Okey. Lepas tu dia kata lagi jumlah dia 100. Jadi persamaan pertama X tambah Y sama dengan 100. Itu persamaan pertama. Okey, kemudian dia kata lagi apa? Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Okey, ini persamaan dia macam mana pula? Okey. Dia akan jadi apa? Bilangan peserta lelaki X. Okey, bilangan peserta lelaki X ialah, bila ialah sama dengan lah. 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Okey, peserta perempuan dia 2Y. Bila kurang, bilangan dia kurang daripada, bermaksud tolak 14. Faham tak? Okey, ayat tu kena faham. Okey, peserta perempuan 2Y. Tapi dia kata 14 orang kurang daripada. Kalau kurang daripada, maknanya tolak lah. Jadi, itu yang dapat negatif 14. Boleh ya? Boleh faham lah? Okey. So, sebelum buat matrik, persamaan yang cikgu warnakan pink ni, elok hampa susun dia dulu. Susun dia jadi macam ni. X tolak 2Y sama dengan negatif 14. Lepas tu baru buat matrik songsang. Okey, ingatlah matrik songsang gemuk.
kurus sama dengan kurus. Okey, gemuk yang pertama mesti nombor. Okey, ni kalau tak ada nombor ni maknanya satulah, ni pun satulah. Okey, jadi satu. Kemudian kita tengok yang ni, 1, -2, X, Y. Jumlah dia 100, -14. Okey. Boleh ikut setakat ni? Siapa boleh ikut, angkat tangan? Boleh. Ayo. Okey. Ini soalan kebat tau. Lepas tu kita buatlah matrik songsang. Kita nak cari unknown dia. X, Y. Okey. Bawa pergi belah kanan, dia akan jadi matrik songsang. Okey. 1 per sayap yang pertama, 1 kali -2 dapat -2. Operasi tolak 1 kali 1 dapat 1. Okey. Naik pangkat untuk sayap yang pertama. Tukar tanda untuk sayap yang kedua ni. Okey. Kemudian salin jumlah 100, -14. Okey. Okey, sebenarnya soalan ni dia cuma nak awak keluarkan persamaan saja dengan matrik kan. Tapi cikgu sajalah ajar awak bagi cari nilai X dan Y. Berapa orang lelaki, berapa orang perempuan. Sebenarnya dia nak sampai sini je soalan ni. Okey, dia suruh tuliskan persamaan saja. Tapi cikgu sajalah nak ajar teruslah kan. Ajar sampai kira berapa nilai lelaki, berapa nilai perempuan. Okey, so awak buatlah matrik 1 per negatif. Negatif mesti tulis di tengah atau di atas nah. Di tengah atau di atas -3. So -2, -1, -1, 1, 100, -14. Kita selesaikan. Dapat -186, -114. X sama dengan 62, Y sama dengan 38. Ya, dah kira dah. Wah, hebat. Dah. Tahniah. Okey. Sebenarnya ada cara mengelak. Tapi tak tahulah tahun awak ni boleh tak dia kira ke tak kan. Takutlah dia rigid sikit kan. Itu yang cikgu tak ajar lagi. Kalau yang KSSM, kelas SV, cikgu ajar cara pakai kalkulator lah. Okey. Tapi kalau kelas RS, cikgu ajar betul-betul lah. Sebab mereka kalau ajar yang ni darab ni mereka tak dapat. Tapi tak apa. Cikgu tunjuk juga 1 per 3. Okey, -2 darab 100 tambah -1 darab -14. Takut siapa tak dapat. Okey, kemudian -1 darab 100 tambah 1 darab -14. Kalau awak perasan, tengok ni ni 100, sini 100. Okey, kalau awak perasan kan? Okey, kemudian sini 14, sini 14, sini 14. Okey, yang ini, ini. Kemudian yang ini, ni. Yang ini pula, ni. Kalau awak perasan lah, siapa yang tak mahir lagi pendaraban ni, mahirkan diri untuk kertas 1. Okey, kemudian bila awak kira, awak dapatlah macam Syah dapat tadi. Berapa Syah? Tadi lupa lah. Saya dapat X sama dengan 62, Y sama dengan 38. 38. Okey, awak selesaikanlah nak. Cikgu. Yang tu sudah dapat akhir dia dah. Kalau yang lepas darab tu dapat -186, -114. Dah darab dengan -1/3 baru dapat jawapan yang X sama dengan 62, Y sama dengan 38. Ya. Selesaikan yang dalam ni kan. Kemudian darab seketul di dalam tu. Cikgu ada skip sikit ni. Okey, tapi cikgu nak ajar pakai kalkulator. Semua orang ada kalkulator? Sana cikgu cari kalkulator cikgu. Kalkulator cikgu di mana ya? Cikgu nak tanya, dalam soalan tu dia bagi tahu peserta perempuan yang lagi ramai ke peserta lelaki, tak faham Peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Okey. Maksudnya?
Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta Y. Y itu perempuan kan? Betul. Bilangan paling ramai lelaki, tapi bilangan paling ramai lelaki, tetapi dia kurang 14 orang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Katakanlah peserta perempuan 38 kan? 38 kali 38 berapa? $38 kali 38. 38 38 kali 2, 38. Saya dapat 76. Tak sampai 60, tak cukup. Tolak 14. Oh, dia memang macam tu. Okey. Mesti tak Okey. faham lah soalan dia, cikgu. Dia memanglah soalan kebat kan, dia putar-putar sikit. Cikgu tak boleh buka pula kat sini apa ni kalkulator cikgu. Cikgu nak ajar ni guna tu. Cikgu try. Sana. Kat laptop satu lagi. Alah, tak ada pula kat sini. Ada. Cikgu try pin. Cikgu punya kat laptop satu lagi. Nak tunjuk apa? Tunjuk kalkulator. To present the pin. Tak boleh. Saya tengok tak boleh buka. Siapa tak boleh buka ni? Tadi boleh buka. Tak apalah. Okey, cikgu Habah hampa try buat lah. Kat kalkulator. Semua orang ada kalkulator kan? Okey, hampa tekan mode sampai dapat EQN. Mode 3 kali. Okey, mode 3 kali sampai dapat EQN. Dah dapat EQN. Tekan 1. Okey, kemudian unknown 2. Dia tanya unknown 2. Sebab apa unknown 2? Sebab X dengan Y. 2 unknown yang kita tak tahu. Okey, jadi tekan 2. Dia tanya A1. Okey, A1 yang ini A1. Okey, A1 ialah 1. Tekan 1. Sama dengan, dia tanya B1. B1 yang ni. Okey. Kemudian, iaitu 1 kan. Sama dengan C1. C1 ialah 100. Okey. Kemudian dia tanya, lepas C1 sama dengan A2. A2 yang ni. Ni A2. A2 dia 1. Sama dengan B2. B2 dia ialah negatif 2. Sama dengan, yang ini adalah, yang ini B2. Yang ini C2. Tekan negatif 14. Tekan sama dengan. Hampa dapat jawapan dia, X tu ialah 62. Tekan lagi sekali, dapat Y dia 38. So, itu cara nak semak. Betul tak jawapan awak? Okay, Syah? Latihan yang cikgu bagi hari tu, hampa semak pakai kalkulator macam ni. Boleh ke, Syah? Tak adalah sebab cikgu, nanti cikgu kelas tambahan lagi. Untuk SPM 2020 selagi tak selesai. Tak selesai mereka tu habis paper MAT dengan MAT. Boleh ya? Ada pun kalkulator kat sini. Okey, boleh ke? Nak cikgu ulang balik? Okey, siapa tak dapat? Cikgu. Okey, ni cikgu tunjuk yang ni. Kata yang nombor 3 yang Syah buat. Syah, apa ni? Okey, ni soalan 3 ni, 3A. Cikgu nak bawa dia pergi sini. Okey, 3A ni, kalau nak semak jawapan yang Syah buat tu, yang Eddie hantar. Sebelum saya hantar kat cikgu, saya dah kira siap-siap dah. Kalau X tu berapa saya masukkan nilai, dapat jawapan yang sama, baru maksudnya betul-betul lah. Kalau tak betul, saya buat lagi sekali. Tu maksudnya semua saya hantar kat cikgu tu, semua saya dah check. Dah check tu salah satu cara. Salah satu cara, tapi salah satu cara lagi macam tadi. Okay, mungkin ada yang tak dapat tadi, cikgu ulang balik.
cara dia. Okey. Untuk soalan A ni. Cara nak tekan kalkulator. Sebab ada kalkulator cikgu baru timbul. Okey. Kalau kita tekan mode 3 kali sampai dapat EQN. EQN ni dia tulis 1 kan. Kita tekanlah 1. Okey, unknown dia 2. Sebab apa? Nilai dia X dengan Y je, 2. Kita tekan 2. A1 yang ni. Yang ni. Jadi 1. Kita tekan 1. Kemudian sama dengan, dia tanya B1. B1 dia ialah negatif 2. Negatif 2. Sama dengan C1 pula. C1 yang 5 ni. Okey, 5 sama dengan, dia tanya A2. A2 ni pula yang persamaan satu lagi tu. Persamaan satu lagi yang mula-mula, yang X tu. Jadi 2 kan. Okey. So kita tekan 2 sama dengan B2 ialah negatif 3. Sama dengan C2 ialah 10 sama dengan. So kita dapat, kita nanti kalau kita selesaikan persamaan A ni, kita akan dapat nilai X dia 5. Satu lagi Y dia dapat 0. Senang kan? Kalau dekat SB, cikgu cara mengelak, cikgu suruh ajak mereka buat step mana? Step ni dia. Step yang cikgu warnakan dengan biru ni. Step yang cikgu warnakan dengan biru ni. Yang ni kalau salah, habis. Step ni 1 markah. Ada bentuk matrik sama ada yang step pertama atau yang ini yang cikgu bulatkan ni 1 markah. Lepas tu cikgu suruh mereka tekan kalkulator terus dapat jawapan ni. Sebab jawapan ni 1 markah, X 1 markah, Y dapat nilai 1 markah. Tapi untuk KSSM cikgu tak pastilah pemarkahan dia sama tak macam tu. Okay, tapi untuk awak ambil lah pengetahuan tentang macam mana nak tekan kalkulator ni. Okay, so cikgu rasa Hampa dapat cara nak tekan kalkulator? Dapat tak? Siapa dapat angkat tangan? Tapi cikgu saya rasa kalau yang macam biasa tu lagi senang kot. Cara macam biasa tu lagi senang lah. Lagi macam cepat sikit lah nak cek jawapan. Kita masuk je nilai kan. Betul. Macam yang Syah cakap tu dia macam ni. Mungkin ada yang tak dapat ni cikgu terangkan. Okay, kita dah dapat 5 kan. Katalah kita kira-kira dapat 5. Okey. Sebenarnya cara yang kalkulator tadi tu untuk persamaan serentak boleh semak cara macam tu. Okey, katakanlah dia suruh buat persamaan serentak, boleh cara pakai kalkulator tadi tu. Ataupun nak kira macam ni, katakanlah persamaan pertama X tolak 2Y sama dengan 5 kan. Macam Syah dia dah kira-kira kata 5. Dia dapat 5 tolak 2 kosong. Jadi betul lah 5. Dia dapat 5. Macam tu Syah. Tapi cara tekan kalkulator tadi tu, kalau awak tak mahu guna kat matrik, boleh guna kat persamaan serentak. Yang 2 unknown macam tu lah. 3 unknown, cikgu tengok setengah kalkulator macam kalkulator yang cikgu tadi tu. Kalkulator yang, banyaknya. Kalkulator yang cikgu tadi ni, dia ada 3 unknown. Okay, ni 1. Unknown dia ada 2, 3, 4. Kalau kalkulator jenis ni lah. Tapi setengah kalkulator dia ada 2 dengan 3 je kan. Okay, itu tengoklah macam mana. Okay, so cikgu harap hampa faham. Untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk kebat ni, langkah pertama awak kena faham masalah. Okay, faham masalah. Kemudian awak kena rancang strategi. Okay, macam mana rancang strategi tu? Kita kena bentukkan 2 persamaan linear. Lepas tu kita kena ungkapkan persamaan tu dalam bentuk matrik dan kita selesaikan. Okay. Kita nak selesaikan tu kita kena melaksanakan strategi macam cikgu yang ajar dah, yang macam warna biru ni. Lepas tu kita buat kesimpulan. Okay, dekat kesimpulan ni kalau bentuk kebat, mungkin awak kena tulis sikit lah berapa ringgit. Sebab kadang-kadang dapat ni dalam bentuk pecahan kan. Ada perpuluhan. Dia mungkin RM1.50. Macam tu lah. Okay, dan sila semak. Cara nak semak sama ada nak guna kalkulator tadi atau macam Syah buat tadi tu. Okay, untuk pastikan awak dapat full mark lah. Okay, so banyak lagi soalan kebat yang lain.
Soalan kebat ni dia akan beri bentuk ayat-ayat, kena faham ayat tu. Dia macam tu lah. Okay. So cikgu harap hampa boleh buat latihan kendiri 2.2H. Okay, 2.2H. Cubalah 1, 2, 3 sampai 5. Okay, boleh tak cuba? Okay, cuba soalan 1, 2, 3 sampai 5. 2.2H. Okay. Harap hampa boleh buat group discussion melalui Google Meet kalau tak dapat. Okay, sebab sekarang ni fokus cikgu tak boleh bagi sepenuh, tak mampu nak bagi sepenuhnya lagi pada awak sebab masih terikat dengan kelas tambahan SPM 2020. Dua-dua subjek cikgu tak lepas lagi. Jadi cikgu minta maaf lah atas kekurangan cikgu, tak mampu nak bagi komitmen yang lebih lagi untuk buat masa sekarang. Lepas ni memang kena pulun ke awak semualah. So sampai di sini saja. Sebelum tinggalkan kelas seperti biasa, tinggalkan komen apa perasaan awak, berapa persen awak dapat. Okey. Cikgu rasa sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.